Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 2 hari bulan Mac tahun 2022 bersamaan 29 Rejab tahun 1443, bersama dengan saya berada di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Baik, hari ini kita akan bercerita salah satu daripada keistimewaan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ini, iaitu bukit serta gunung yang ada di sekitarnya. Jadi salah satu daripada bukit yang ada di kota Mekah ini adalah Jabal Abi Qubais ataupun Jabal Qubais. Apakah agaknya keistimewaan Jabal Qubais ini? Keistimewaan dia yang pertama adalah Nabi Ibrahim AS memulakan seruan haji daripada Jabal Qubais ini. Sebahagian kitab-kitab tafsir seperti tafsir Jalalain dan juga tafsir Qurtubi dalam memberikan tafsiran tentang firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan juga mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan di dalam tafsirnya daripada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Jubair yang menceritakan ketika Nabi Ibrahim AS bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhan, apakah seruanku akan sampai kepada mereka?" Dan ketika itu Allah pun menjawab, "Serulah dan akulah yang akan menyampaikannya." Maka saudara, lalu naiklah Nabi Ibrahim AS ke atas Jabal Qubais ini dan juga berseru, "Wahai manusia, bahawasanya Allah telah memerintahkan kamu untuk menunaikan haji ke Baitullah ini, agar kamu diberi ganjaran dengan haji tersebut dengan syurga dan diselamatkan kamu daripada azab neraka. Maka berhajilah kamu semua." Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, juga memulakan perintah dakwah secara terang-terangan daripada sini. Ketika turun ayat wanzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang dekat. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maka kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan seruan tersebut daripada Jabal Abi Qubais ini. Menurut sebahagian daripada mufassir, baginda dikatakan melakukan seruan dakwah daripada Bukit Safa. Namun kedua-dua pendapat ini tidak ada percanggahan ataupun pertelingkahan yang bertentangan, kerana Jabal Safa, iaitu Bukit Safa tempat kita mulakan ibadah sa'i, ianya terletak di hujung Jabal Qubais dan termasuk daripada jajaran Jabal Abi Qubais itu sendiri. Adapun Jabal Marwah, iaitu tempat kita melakukan sa'i, itu berada dalam jajaran pertama, Jabal Qa'an ataupun Jabal Qa'an ataupun juga dikenali sebagai Jabal Hindi. Faktor kedua, kata ulama, ianya menjadi lokasi dalam pembuktian salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu terbelahnya bulan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, telah dekat datang saat itu dan telah terbelahlah bulan. Surah Al-Qamar ayat yang pertama. Ketika baginda diminta oleh kaum musyrikin Mekah agar memperlihatkan satu mukjizat, maka baginda telah menunjukkan jari baginda yang mulia ke arah bulan hingga terbelahlah ia menjadi 2 bahagian. Peristiwa itu disaksikan sendiri oleh kaum musyrikin Mekah bahawa bulan benar-benar telah terbelah, iaitu satu belahan di atas Jabal Qubais dan belahan lainnya pergi ke Jabal Qa'an atau Jabal Qa'an atau Jabal Hindi. Faktor ketiga, kata ulama, gunung ini merupakan salah satu daripada 2 gunung yang ditawarkan Allah kepada Rasulullah untuk ditimpakan kepada kaum musyrikin di Mekah. Fanadani faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika. Sesungguhnya Jibril berseru, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Ini peristiwa yang berlaku di Taif. Waqad ba'atha ilaika malakal jibal. Maka Allah Ta'ala
telah berkenan untuk mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan untuk dilakukan apa saja yang engkau mahu ke atas orang-orang Taif itu. Fanadani malakal jibal fasalim alayya, maka datanglah malaikat penjaga gunung itu, dia memanggilku, mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu kata, ya Rasul, jika engkau mahu, aku boleh saja menimpakan Akhsabain. Maka Al-Akhsabain ini adalah dua gunung besar di Mekah, iaitu gunung Abu Qubais dekat dengan Safa dan gunung Qu'ayqi'an dekat dengan kawasan Marwah. Ada juga yang berpendapat gunung Abu Qubais dan gunung Al-Ahmar, namun ini hanya perbezaan pendapat saja di kalangan para ulama. Baik, itulah antara tiga keistimewaan Jabal Abi Qubais ini. Tapi untuk nak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimanakah kita nak memahami tentang Jabal Qubais dan kawasan di sekitarnya, mari kita lihat pemandangan daripada atas. Baik, sekarang kita melihat pemandangan daripada atas. Seperti yang kita boleh nampak di hadapan ini, ada sebuah bangunan. Bangunan ini dikenali sebagai Qasrud Diyafah ataupun Guest Palace. Istana untuk para tetamu daripada kerajaan Arab Saudi yang datang untuk melakukan ziarah ataupun umrah. Jadi mereka akan diberikan penginapan di sini. Dan pada 10 hari terakhir Ramadan pun, kerabat-kerabat diraja Arab Saudi sendiri akan menginap di sini untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Jarang orang mengetahui tentang bahawa istana ini ataupun Qasrud Diyafah ini, dia terletak di atas satu bukit yang sangat masyhur dalam sejarah. Apakah bukit itu? Inilah namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais ataupun Jabal Abi Qubais, dia berangkaian dengan gunung-gunung yang ada di sekitar sini yang dikenali sebagai Gunung Qayqa'an ataupun Qu'ayqi'an. Dua gunung ini tidaklah semasyhur seperti Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Uhud ataupun lain-lain bukit yang ada di sekitar Haramain. Dan namanya pun jarang orang menyebutnya. Tetapi inilah kawasan yang sangat bersejarah kerana di sinilah terletaknya lokasi-lokasi mustahak sirah Nabi SAW. Dan semua tempat ini menjadi saksi hidup. Kalau kita lihat, ini adalah Masjidil Haram, Kaabah di tengah. Ini adalah tempat sa'i. Di belakang istana ini adalah Safa, Bukit Safa, dan di hujungnya adalah Bukit Marwah. Safa ataupun Bukit Safa, disitulah terletaknya Darul Arqam di Bukit Safa. Apakah itu Darul Arqam? Tempat mula-mula dakwah dijalankan. Di sebelahnya adalah Jabal Qubais. Jabal Qubais ini asalnya adalah gunung yang agak tinggi ataupun bukit yang agak tinggi dengan ketinggiannya 420 meter. Dia antara bukit yang banyak merakam peristiwa sejarah. Namun dengan adanya pelbagai pengubahsuaian, pembinaan dan pembangunan, termasuklah peluasan Masjidil Haram itu sendiri, maka banyak daripada kedudukan bukit ataupun gunung Abi Qubais ini telah berubah. Bahkan masjid, dulu ada masjid di atas bukit ini dinamakan dengan Masjid Bilal. Dan masjid itu pun sudah tiada sekarang ini. Kemudian berdekatan dengan kawasan Jabal Qubais, dekat dengan Safa, adalah Dar Abi Talib. Berdekatan dengan kawasan Safa Marwah ini, adanya rumah Abi Talib. Dan dalam sejarah, rumah Abi Talib ini sangat signifikan. Kenapa? Kalau kita ingat ketika puak-puak Quraisy meminta daripada Abu Talib supaya menyerahkan Rasul SAW kepada pihak Quraisy, maka ketika itu Abu Talib telah menolak permintaan mereka. Sampai mereka menawarkan kepada Abu Talib ditukarkan Nabi kita dengan Ammara ibn Walid sebagai ganti. Juga ditolak.
Tapi kali ketiga, orang-orang Quraisy mengugut akan mengambil tindakan paling tegas. Maka ketika itulah Nabi telah diberitahu oleh Abi Talib, "Ya ibna akhi, inna qaumaka qad ja'uni faqalu kadza wa kadza fa'abqi 'alayya wa 'ala nafsika wa la tuhammilni min al-amri ma la utiqu ana." Kata Abu Talib, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu datang kepadaku, mereka protes itu dan ini kepadaku. Jadi, dengan usiaku yang semakin meningkat ni, wahai anak saudaraku, janganlah engkau bebankan aku dengan sesuatu yang tidak mampu untuk aku menanggungnya." Ketika Abu Talib bercakap sedemikian kepada Nabi kita, apakah respon Nabi? Kata dia, "Ya ammi, law wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yudhhirahu Allah Ta'ala au ahlika fi talabih." Wahai bapa saudaraku, andainya matahari diletak di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan urusan atau tugasan ini sampai Allah mendatangkan kemenangan ataupun aku mati dalam perjuangan ini. Hadis riwayat Baihaqi. Lantas, apakah jawapan Abu Talib? Kata Abu Talib, "Amdi ala amrika waf'al ma ahbabta fa wallahi la uslimuka li syai'in abada." Teruskanlah wahai anakku, buatlah apa yang kau mahu, demi Allah aku tidak akan serahkan kau kepada sesiapa pun sampai bila-bila. Lantas Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib telah diboikot di kawasan ini. Mana mereka telah melalui proses PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan mereka diboikot dalam dua perkara. Pertama, dalam bidang ekonomi. Mereka tidak dibenarkan berjual beli dengan orang Quraisy. Dan dari segi sosial, orang Quraisy tidak akan menikah dengan mana-mana keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka tidak dibenarkan bercampur, berkumpul. Dan deklarasi ini, orang-orang Quraisy dokumentasikan dan mereka telah menulisnya di atas sebuah sahifah ataupun lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah itu yang digantungkan di dinding Kaabah. Akhirnya orang Islam sepakat duduk beramai-ramai di penggabungan Abu Talib ataupun lebih dikenali sebagai Syi'ib Abu Talib. Syi'ib Abu Talib yang mana dia terletak dekat dengan Jabal Abi Qubais dan Bukit Khandama di Mekah, iaitu sebelah timur Kaabah. Dia menghala ke tempat sa'i. Kalau kita keluar daripada Masjidil Haram, daripada gerbang Babul Abbas melalui Mas'a, mana tempat kita sa'i di sini, kita akan jumpa ruang terbuka, kita akan terus nampak Jabal Abi Qubais ini. Seluruh lembah ini asalnya milik Datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Selepas daripada Abdul Muttalib meninggal, wilayah ini dikuasai seluruhnya oleh Abu Talib dan juga para pemimpin daripada Bani Hashim. Selesai. Kemudian, selepas kawasan perumahan Abi Talib, di sini adalah perumahan ataupun rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang mana sekarang telah dijadikan public toilet di kawasan sini. Nanti kita akan pergi lebih dekat lagi. Kemudian di penghujung sekali di sini adalah Bukit Marwah. Bukit Marwah, disitulah terletaknya rumah Abi Sufyan. Dan apakah pentingnya kisah Abu Sufyan dengan kita? Kalau kita rujuk kepada sirah, ketika Nabi SAW memasuki 10 Mekah bersama dengan 10,000 orang sahabatnya dalam peristiwa terkenal Fathu Makkah yang berlaku pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bersamaan bulan Disember tahun 629, orang Mekah ketika itu panik sebab mereka tak menyangka Nabi kita boleh datang daripada Madinah dengan membawa orang Islam yang begitu ramai menguasai seluruh kawasan ini. Lalu Abu Sufyan yang rumahnya duduk di kawasan Marwah di sini, dia ni seorang politikus yang sangat oportunis. Sebelum ni dia menentang Nabi kita habis-habisan.
Tapi akhirnya dia telah pusing 360 darjah menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dalam satu riwayat yang terkenal, faja'a Abu Sufyan faqal ya Rasulullah ubidat khadra'u Quraisyin la Quraisya ba'dal yaum. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, hari ini seluruh keturunan Quraisy telah binasa ya Rasulullah. Tidak ada puak Quraisy yang mampu bertahan pada hari ini ya Rasulullah. Maka Nabi pun ketika Abu Sufyan berkata demikian, ini mustahak untuk kita tahu kawasan Marwah ini. Kata Nabi, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, wa man alqas silaha fahuwa aminun, wa man aghlaqa babahu fahuwa aminun. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman, kami tidak akan ganggu dia. Siapa yang meletakkan senjata, kami tidak akan ganggu dia. Dan siapa yang kunci pintu rumah mereka, kami tidak akan ganggu dia. Jadi inilah kawasan bersejarah, dan di belakang daripada bangunan ini adalah rumah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada kesempatan, kita akan terangkan sedikit. Namun, saudara, inilah keseluruhan kawasan yang sering kita lalui, tapi jarang orang mengetahui ini adalah kawasan yang sangat bersejarah dan menjadi saksi kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudara, begitulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bingkisan ini ada memberi manfaat kelak kepada kita bersama. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, ayolah kita tutup pertemuan ini dengan memanjatkan doa ke hadrat ilahi. Moga-moga dilimpahkan kepada kita keberkatan serta kesejahteraan sepanjang kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfaz haramain syarifain wa man fihima wa ma fihima warfa Allahumma al-balaya 'anil ummah waj'al hadzal mausim min abrakil mawasim 'alaina wa 'alal muslimin waltuf bihim wa aslih ahwalahum warfa' balaya wal kurub anhum wakhtam lana bil husna wal yaqin hatta nalqaka wa anta radin 'anna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan ini kami bermohon, lindungilah Al-Haramain Asy-Syarifain ini, dan lindungilah sesiapa pun yang ada di dalamnya, dan lindungilah juga apa-apa yang ada di dalamnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat kekuasaan-Mu dan keagungan-Mu juga ya Allah, bantulah kami ya Allah. Angkatlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala bala dan juga musibah yang sedang terjadi di tempat kami ini. Jauhkanlah musibah daripada umat dan jadikanlah musim ini sebagai musim yang terbaik kepada kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah keberkatan bagi kami semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja mereka berada, dan lemah lembutlah kepada mereka ya Allah, dan perbaikilah segala urusan orang-orang Islam supaya dipermudahkan kehidupan mereka. Ya Allah, angkatkanlah segala bencana, wabak, kesulitan dan kesusahan yang sedang melanda pada masa ini. Ya Allah, matikanlah kami nanti dalam keadaan pelukan kasih sayang-Mu dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Moga-moga ada manfaatnya. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.